Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Betul sikit. Ya, saudara puan apa Saudara Syahah Ibrahim. Apakah suara saya jelas? Gambar saya jelas? Kalau suara dan gambar saya jelas, mohon like sebab malam ni ada macam-macam cerita Ruby Saudara Muhammad Ali Arifin, Syahrudin Salim, Ibrahim Cik Muda, Azmi Jish. Waalaikumsalam, Saudara Muhammad. Waalaikumsalam Bi. Semoga Ruby sihat bersama dengan kekasih yang disayangi. Fazil Yuk, khabar? Kursi Lendu, Tua Melaka. Mat Fakrul, apa khabar? Saudara Wan Rusinin Purungut, semoga sihat wafiat di Sabah ya. Saudara Ahmad Hashim, Abu Khalid, Roslan Mak Yatim, khabar? Selamat mencari kedamaian. Okey, kita mulakan malam ini seperti biasa. Saya harus melaporkan supaya kita jelas, kita dapat mengetahui perkembangan semasa tentang ancaman COVID-19. Hari ini jumlah pesakit yang dijengah oleh virus corona adalah sejumlah 823 kes baru Saudara Muhammad Azmi. Terima kasih dari Kota Baru. Jumlah keseluruhannya adalah 26,565 orang dengan kematian sejumlah 8 orang, menjadikan mangsa korban virus corona adalah 229. Sabah masih lagi mengatasi jumlah pesakit yang dijengah oleh virus corona, iaitu Sabah 533, jumlah terkumpulnya 11,818 orang. Labuan 26 menjadikan jumlah terkumpul 264. Sarawak 16, jumlah terkumpul 796. Selangor 88 orang, jumlah terkumpul 3,968. Johor 15, jumlah terkumpul di Johor 867. Kuala Lumpur 10 orang hari ini, menjadikan 2,949. Di Putrajaya ada 1, keseluruhannya 140. Negeri Sembilan sudah meningkat 22. Jadi jumlah hari ini di Negeri Sembilan 1,312. Pulau Pinang 97. Ya, ini Sajen jadi 851. Perak ada 4, jumlah terkumpul 465. Kedah 1 saja 2,045. Kelantan ada 1, Terengganu ada 7, jadi 173. Sedangkan Pahang kekal 392, tidak ada jangkitan hari ini. Melaka juga tiada jangkitan, jumlahnya 308 orang. Dan Perlis masih kekal sebagai juara. Tahniah pada warga Perlis, masih lagi kosong dan jumlah keseluruhannya 38 ya. Saudara Jasni Hasan, Assalamualaikum betul. Selamat malam. Semoga Allah rahmati kita semua. Semoga kita dijauhkan daripada C-19 ya. Sukardi Bob, Waalaikumsalam. Dan berita yang tidak menyenangkan kita apabila kita mendapat tahu bahawa pembantu pegawai setiausaha khas sulit kepada Ketua Menteri Sabah Allahyarham Nur Zain Tawi berusia 60 tahun telah meninggal dunia di Hospital Queen Elizabeth di Kota Kinabalu pada jam 12.40 sebentar tadi, dan mayatnya telah pun dikebumikan mengikut cara mangsa COVID-19. Jadi hanya pegawai bertugas saja yang menguruskan mayat Nur Zain Tawi, itu sulit kepada Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jin Nur. Samalah kita mendoakan agar roh Allahyarham ditempatkan di kalangan orang-orang yang dikasihi. Apa khabar Prof? Profesor Halim, Juwita, Mak Sani, Azwan Ali. Tahniah warga Perlis ya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perumpamaan diriku dengan umatku adalah seperti seorang lelaki yang menyalakan api. Ketika itu binatang dan kerkatu berjatuhan ke dalamnya. Maka aku mencegah kalian, namun kalian melemparkan diri ke dalamnya. Hadis riwayat Bukhari
nombor 6443. Saya tu hadis sahih. Cucu saya ni bising kat sana tu. Kalau boleh slow sikit. Hari ni cucu-cucu ramai kat rumah kan. Jadi minta mereka kalau boleh cool down sikit. Ya Wasim. Jadi pengajaran daripada ini hadis tadi, Rasulullah SAW diutuskan untuk memberitahu manusia akan ancaman azab api neraka yang menanti di akhirat bagi mereka yang buat maksiat juga tidak beriman. Jadi Rasulullah SAW berusaha untuk menyelamatkan manusia dari menjadi ahli neraka. Jadi baginda SAW menyampaikan Islam sebagai kesejahteraan hidup dunia dan akhirat. Islam is a way of life. Jadi Imam An-Nawawi berkata hadis ini membawa maksud bahawa Rasulullah SAW menggambarkan perbuatan orang jahil dan ingkar yang bergelumang dengan maksiat dan syahwat sebenarnya melemparkan dirinya ke dalam neraka. Seperti kelkatu yang terbang ke dalam api kerana mengikut keinginan dan tidak mampu membezakan bahaya atau tidak. Sedangkan baginda Rasulullah SAW berusaha menghalang mereka dari jatuh ke dalamnya. Ya, Ustaz Fasaluddin, ini tuan peguam syar'i kita, Fasaluddin Yusof, apa khabar? Kita akan bertekak lagi lah tentang soal perlembagaan dan sebagainya, Ustaz ya. Sebelum tu saya tak lupa, ini menantu kesayangan saya, Siti Farehah. Dia sedang buat dendeng manis. Dia masih lagi mengusahakan sebab ada teman-teman yang mula membuat tempahan. Memang tadi pun saya makan ketupat dan juga lemang yang mi segera ya. Jadi saya bertanya kepada mereka, kenapa hari ni makan lemang ini dengan ketupat ni? Ya anak saya kata ini macam hari raya lah. Saya kata kenapa? Hari raya sebab kita tidak ada darurat. Jadi sambil itu saya makanlah ketupat dan lemang segera. Ada rupanya dijual di supermarket. Makan dengan dendeng manis Siti Farehah, sedap. Habis semangkuk saya makan. Kalau saudara yang mau berpesan, boleh dihantar terus, silalah hubungi beliau. Nombor telefon 017 711 4300. Saya repeat, 017 7114300. Saudara Azmi sabar ya. Saya rasanya besok dia akan dikirim untuk kiriman ke Kelantan. Saya tengok dia begitu berhati-hati. Menantu saya buat dendeng. Sayu juga hatilah daripada seorang bapa mertua. Okey. Saudara, hanya kerana seorang Muhyiddin yang mahu mempertahankan legasi kuasanya, hanya kerana seorang Muhyiddin yang degil untuk terus berada di anjung kuasa Seri Perdana, hanya kerana seorang Muhyiddin yang didukung oleh Azmin Ali, Hamzah, Anwar Musa dan Taqiyuddin, hanya kerana percaturan dan keengganannya mengundurkan diri, akhirnya wang rakyat dibazirkan. Bila Muhyiddin 2 hari lepas membawa bersamanya berbondong-bondong IGP, iaitu Kepala Negara, Panglima Angkatan Tentera, Peguam Negara dan menteri-menteri sama 12 orang, tak menyempat-nyempat pergi ke Kuantan memohon perkenan Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong untuk melaksanakan perintah darurat. Jadi hanya untuk memuaskan hati seorang Muhyiddin dan para pengampu yang bagaikan saya katakan ikan sepak ronggit. Seluruh 9 orang Raja-Raja Melayu terpaksa hadir hari ini. Saya sedih kerana melihat terpaksalah. Patutnya hari ini hari Minggu, Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu kita seharusnya bersantai bersama keluarga diraja. Terpaksa datang dari Perlis, dari Johor, daripada Kelat, daripada Terengganu, daripada Kedah, daripada Perak, Selangor dekat tak apa juga lagi lah. Tapi dari Negeri Sembilan terpaksa datang menghadiri mesyuarat untuk membincangkan kehendak mereka. Waktu itu saya tahu rakyat diburu kegusaran. Warga peniaga gusar, stand still dekat pasar-pasar ni. Ya ke jadi ke tak jadi ke? Jadi rakyat betul-betul gusar, marahin apatah lagi memikirkan untuk nasib mereka. Dan seluruh negara terpempan hanya kerana seorang Muhyiddin. Tak patut. Memang tak patut. Malahan ramai kawan-kawan kita sama dari UMNO bertelagah dengan warga PAS, termasuk saya sendiri. Mereka duk balon saya.
dalam grup WhatsApp macam-macam. Hanya kerana Tazimuddin yang baru, yang kita rasa dah tak sesuai. Sepatutnya belum letak jawatan, dah lama dah. Tapi akhirnya, alhamdulillah, akhirnya Al-Sultan Abdullah berpendapat tiada keperluan buat masa ini untuk Seri Paduka Baginda mengisytiharkan darurat di negara ini atau mana-mana bahagian di negara Malaysia. Alhamdulillah, 3 malam kita membicarakan persoalan ini. Ya, kendati pun begitu, Seri Paduka Baginda ingin mengingatkan ahli politik untuk memberhentikan segera segala politiking yang boleh mengganggu kestabilan pemerintahan negara. Ini sejajar dengan permintaan 5 hari dulu. Permintaan yang berhormat Datuk Seri Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, dia dah bagi tahu dah. Dia kata stop politicking, berhenti kita untuk ini ceasefire. Alhamdulillah, ya, saya dah syukur. Tahu ke orang bincang pasal apa saya bang? Tak apa ya. Jadi Al-Sultan Abdullah turut berpendapat bahawa tiada perlunya ahli-ahli parlimen meneruskan tindakan tidak bertanggungjawab yang boleh mengganggu gugat kestabilan kerajaan. Itu keputusan dari Istana Negara yang dikeluarkan melalui saya secara media. Ya. Jadi kita warga bangsa yang kita damai, kita yang bernaung di bawah payung Duli Baginda Tuanku, kita seharusnya menjunjung kasih ke bawah duli-duli Tuanku yang dipacu oleh Baginda Yang Tuan Agong atas kebijaksanaan Baginda menghuraikan kemelut politik negara. Jadi kita merasakan bahawa inilah tempat rakyat bernaung. Mereka lah payung mahkota. Jadi dalam keadaan begini, saya melihat sewajarnya lah kalau Tazimuddin, macam saya kata lagi, mempunyai integriti, mempunyai harga diri. Orang kata ada maruah lah. Eloklah kemas-kemas fail dekat pejabat tu, berhentilah. Dan saya menerima tadi kiriman sebelum tu ada lebih kurang 100 profesor menghantar keputusan, menghantar surat ke istana minta supaya Tuanku jangan melayan kerana permintaan Tazimuddin dan kuncu-kuncunya. Jadi ada orang bertanya, apakah kewajaran titah istana? Istana dia tahu bahawa istana tidak mau campur tangan soal politik. Tapi kenapa nak dijadikan istana ini sebagai perisai kepada orang yang nak mempertahankan jawatannya? Sebab dia dah tahu, sebagaimana apa yang nyatakan oleh Yang Muhammad Teguh Razali, dia nak gunakan istana ini sebagai perisai kerana dia tahu bahawa kalau dibawa ke parlimen nanti, usul undi tak percaya, confirm dia akan kena. Walaupun hari ini Datuk Nazir Aziz mengatakan dia akan mempertahankan Tazimuddin, baik untuk meneruskan bolehkan bajet diluluskan. Tapi saya berkeyakinan bahawa kapal dah penuh dengan air, dah tak boleh nak diselamatkan, tunggu masa nak karang saja. Dalam keadaan begini, sebab itu saya katakan, kalaulah ini Tazimuddin dia mempunyai dignity, pertama sekali yang pergi berbondong-bondong, tak menyempat-nyempat pergi ke Kuantan menghabis duit rakyat, bukan senang 12 orang menteri turun. Semua pergi kat sana minta supaya Tuanku mengisytiharkan darurat, tapi Tuanku tak layan. Sepatutnya itu sudah dapat tahu dah, signal dah. Kerana yang pergi menghadap Tuanku di Kuantan itu bukan sembarangan orang. Bukan sembarangan. Ada IGP, ada Panglima Angkatan Tentera, ada AG, menteri 5-6 orang, semua senior menteri kanan. Jadi kalau itu dah tolak balik, semalam siap-siap lah sepatutnya. Tapi Tuanku kita ni Agong adalah cukup tinggi hemahnya. Dia tahu bahawa istana tak boleh mencampuri urusan politik. Jadi apa Baginda lakukan? Baginda panggil pada hari ini tadi, sebentar tadi, dan jam 2:30 petang, maka berkumpullah semua raja-raja Melayu selama 9 orang, tapi yang datangnya 8 orang. Jadi mengambil satu keputusan. Keputusannya adalah menolak istana dijadikan sebagai perisai untuk mereka-mereka. Dan Baginda mengharapkan agar kemelut politik ini diselesaikan secara politik.
Tak payah nak. Kalau kau dah tak ada kepercayaan di parlimen nanti, datanglah balik ke istana. Dia sepatutnya begitu. Betul yang saya kata 2-3 malam lepas, sepatutnya Tan Sri Muhyiddin menghadap Agong. Tuanku, dalam ini keadaannya, Patik rasa biarlah Patik berundur diri. Dan kabarnya malam ini jam 8.30 malam, Tan Sri Muhyiddin memanggil semua ahli majlis kabinetnya. Ahli jemaah menterinya dia mengadakan mesyuarat, kabarnya lah. Saya pun mendapat tahu bahawa pegawai bekerjalah ke rumah kediaman bukan kediaman resmi, kediaman Perdana Menteri untuk membincangkan hala cara. Dan agak tak seronok juga. Kabarnya katanya Tan Sri Muhyiddin bersedia untuk mengundur diri. Kalau ini berlaku, sepatutnya begitulah. Tapi yang tak seronoknya, dia kata dia akan serahkan kepada Azmin Ali pula mangku jawatan Perdana Menteri. Ini lagi satu hal lagi ni. Kalau ini berlaku, lagi hara negara ni. Jadi sepatutnya dia pergi menghadap Agong. Tapi kabarnya saya dengar ada beberapa ini dapat kiriman mengatakan Tan Sri Muhyiddin sedang memanggil ketua-ketua menteri dan menteri-menteri besar untuk mengadakan mesyuarat bersama jemaah menteri besok untuk membincangkan hala cara mereka. Tapi kabarnya telah pun dibatalkan. Kalau dibatalkan, rasa saya Mat Azmi, Mat Ali, Walot sudah panggil tu. Dia dah panggil, biarlah ni. Saya melihat bahawa keadaan begini, it's high time for him to resign. Ada teman-teman bertanya pada saya, kalau benar Tan Sri Zack Zender, wow. Kalau Tan Sri Muhyiddin bersara, apakah parlimen akan berterusan? Bagi saya parlimen akan terus. Parlimen kita masih ada lagi waktu. Ada masa lagi. Kalau dia benar-benar ikhlas pada negara kita, Syarul lagi teruk tu, semurid tu. Kalau dia betul-betul ikhlas, dia pergi standard pada dulu yang Maulid Tuan Agong, dia berhenti. Bila dia berhenti, maka Agong akan memikirkan siapa untuk meneruskan. Tak payahlah namakan orang pengganti dia. Sebab parti dia bukan parti yang besar. Jadi biarlah Agong menentukan. Jadi kalau ini berlaku, maka parlimen akan berteruskan. Jadi benarlah, the entire cabinet akan meletak jawatan dengan sendirinya. Bila Perdana Menteri berundur, maka dengan sendirinya semua menteri-menteri yang ada tu sepatutnya dah tak jawatan, termasuklah Azmin Semburit pun. Sebab Abdul Aziz tak nak Azmin Ali sebab Semburit takut dosa. Saya bukan takut, ngeri. Jadi ini yang saya dengar kabarnya lah. Mungkin dia nak memadankan muka rakyat yang tak nak pada dia. Dia kata tak dapat aku bagi Azmin. Jadi keadaan ini salah satu keadaan yang tidak menyenangkan kita. Tapi bagaimanapun parlimen boleh dijalankan. Cuma saya dikabarkan malam tadi juga ni, baru lepas dapat call tadi, katanya dia tarik balik. Mungkin kali ini dia nak fight. Kalau ini berlakulah tug of war antara istana dengan ahli politik. Dan saya berkeyakinan ahli politik di parlimen tidak akan menyebelahi Tan Sri Muhyiddin. Enough is enough. All the damages, segala kerosakan yang kamu lakukan ini, saya tidak yakin ahli parlimen akan bersama dengan beliau. Saya tidak yakin ahli parlimen UMNO pun akan bersama dengan beliau atas kerosakan yang dilakukan. Kenapa saya katakan kerosakan? Tiba-tiba saja istana diheret dalam kancah politik yang tak sepatutnya. Kita masuk dalam menjadikan istana sebagai perisai. Saya tak tahulah kalau ahli-ahli parlimen daripada UMNO punya maruah, kita dah lama dah tarik diri. Sepatutnya dah tak boleh dah. Sebab kena ingat, yang bermasalah antara Tan Sri Muhyiddin dengan ahli parlimen yang pergi bergopuk gapah ke Kuantan apa hal. Agong ada urusannya dengan keluarga untuk melawat makam ayahanda baginda. Tiba-tiba diganggu waktu baginda. Tak sempat-sempat bawa segala apik lempangnya. Apik lempang lah bagi saya. Pergi menghadap tuanku minta disiarkan darurat. Pada hari itu juga, alhamdulillah, Agong kita ni seorang yang cukup
bijak dan dapat menyelesaikan kemelut politik ini dengan betul-betul tarik rambut dari dalam cukup. Dia kata tak apalah, dia akan panggil mesyuarat Gajah-Gajah Melayu. Dan hari ini keputusan Gajah-Gajah Melayu cukup terbaik keputusannya. Dia kata dia tak kata tak nak campur urusan politik. Agong tak ada. Apa kenyataan Agong tadi? Dia baginda Tuan Agong, dia kata Astagfirullah pendapat tidak ada keperluan buat masa ini untuk Sri Paduka Baginda Tuan Agong mengisytiharkan darurat di negara ini atau mana-mana bahagian dalam negara kita ni. Kendati pun begitu, Sri Paduka Baginda ingin mengingatkan ahli politik untuk memberhentikan segala politiking yang boleh mengganggu kestabilan pemerintah negara. Dan baginda menyatakan keyakinan baginda bahawa kaki tangan kerajaan yang ada hari ini mampu untuk menangani permasalahan COVID-19. Ini kenyataan baginda yang bagi saya melihat seninya, cantiknya, baiknya dan bijaknya seorang raja, seorang payung mahkota menyelesaikan kemelut politik yang sebegini. Dan kita harus bersyukur kita memiliki seorang raja yang berjiwa rakyat, yang prihatin kepada kehendak rakyat dan prihatin kepada permasalahan negara kita ini. Jadi wajarlah kalau kita ada kesempatan nanti kita kirimkanlah golongan bunga, kita kirimkanlah poster ke apa daulat tuanku, rakyat menjunjung kasih atas keputusan tuanku. Sebab semalam saya minta supaya kita menghantarlah kira-kira no apa emergency. Tidak ada darurat, tapi kali ini kita menghantar kiriman Ratna Sam. Semoga sihat sejahtera. Ya, kita ceria selalu dan saya ceria hari ini. Seronok saya dapati bila keputusan kita jam 5.30 dan semua raja-raja berpakat bersetuju bahawa permasalahan politik tidak harus dicampur adukkan dengan istana. Dan saya yakin tentulah raja-raja tak bersetuju istana diheret dalam kancah politik. Bijaklah raja kita ni. Saya rasa bangga sebagai rakyat Malaysia yang mempunyai payung mahkota yang sebegitu hebat. Jadi dalam keadaan begini ada orang bertanya, Saudara Faizal Saudara Faizal Munim, Faizal kamu itulah terpulanglah. Saya ingin berpesan, kalau boleh janganlah jadikan laman kita ni. Kalau saya tak puas hati dengan keputusan Agong, jangan cerca. Saya tahu dalam ruangan ini pun ramai juga pengikut Nasimuddin yang kecewa. Kerana mereka melihat kalau tiada darurat, maka hayat Nasimuddin sudah berakhir. Saya dah bagi tahu dah, Saudara Arifin Ismail, apa maksudnya bila permintaan ditolak dan tidak diperkenankan? Orang tak sekolah apa? Betul Saudara Arifin. Jawabnya, belahlah. Jawabnya mudah saja. Belahlah, kau bercakap orang tak pakai lah. Itu maksud saya lah tu Saudara Arifin. Itu bahasa kasar kita lah, bahasa rakyatnya. Jadi kalau itu keadaannya, baginda dah tolak. Tapi cara penolakan istana ni taklah macam kita ni kasar. Jadi bagi alasan tak ada keperluan untuk mewujudkan darurat, kaki tangan kerajaan boleh menghuraikan permasalahan. Saudara Samsul Syam, tak apalah. Biarkanlah mereka yang kecewa tu, biarlah mereka kecewa. Saya tak kisah dan saya akan memberi pencerahan ini sebab saya nak bagi tahu bahawa apakah kesan daripada apa yang telah berlaku. Mula-mula tadi saya kata saya tak bersetuju Nasimuddin bergegas pergi ke Kuantan minta darurat. Satu itu bagi saya itu kurang sopan lah. Tunggulah sepatutnya hari Senin ke apa semua keputusan kabinet okey. Yang kedua, apa yang takut sangatnya? Kalau usul dia tak percaya, kalau kamu yakin kamu ada keyakinan daripada orang lain, rakyat bersama dengan kamu, apa takutnya? Hadapilah apa cubaan pun. Yang ketiga, takut konon-kononnya bajet akan ditolak. Adalah cara lainnya. Bila parlimen dah bersidang, kalau bajet tolak, tanganilah mengikut perlembagaan. Bukan kamu buat tindakan lebih awal, preempt. Datuk, esok PM jumpa semua MB dan CM. Rasanya tak ada Saudara Mahdi Hashim. Saya tahu kata tak jadi. Cuma malam ini saja, sudah malam tadi saya dah bagi tahu ada kemungkinan begitu. Jadi saudara yang mengikuti laman saya ini, kadang-kadang saya bagi hint ataupun bagi 1, 2, 3 perkara untuk kita dengar. Kemudian terpulanglah nak percaya dengan tak percaya.
Okey, saudara Syam Monceh, kita salute sama Agong Azam Majid. Esok katanya PM nak jumpa Menteri Besar. Apa maksudnya Dato'? Memanglah pada mula kabarnya bahawa kalau nak jumpa dengan Menteri Besar, nak jumpa Ketua Menteri, ini nak ngajak macam-macam nak panggil war lah ni. Ini cara okey, kita berdepan lagi lah dengan istana. Apa yang pernah berlaku satu ketika dahulu, era Tun Dr. Mahathir. Ini krisis perlembagaan antara raja dengan ini apa pemerintah eksekutif. Saya yakin dia nak gunakan apa artikel berapa ke dalam perlembagaan. Saudara Faizal kalau ada boleh bantu saya bahawa kalau satu apa urusan kerajaan tu bawa pada Agong, tapi kalau Agong tak nak sign dalam tempoh 35 hari dia akan jadi sebagai daripada rang undang-undang. Tapi itu rasanya adalah berhubung dengan apa yang diputuskan oleh parlimen. Tapi yang ini apa yang diputuskan oleh kabinet tak semestinya diikuti oleh Agong. Dan kena ingat bahawa tugas Perdana Menteri dan ahli kabinet adalah untuk menasihati Agong dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai pemerintah tertinggi negara ini. Jadi bukanlah cakap dia tu Agong kena pakai. Kena ingat ini dalam perlembagaan kita menulis bahawa Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong adalah adalah pemerintah tertinggi negara. Dan pentadbiran beliau melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Duli Yang Maha Mulia Di-Pertuan Agong negara kita ini atas nasihat Perdana Menteri dan ahli jemaah menteri. Jadi tugas mereka sebagai nasihat, bukan tuntut, bukan minta itu minta ini. Bukan merasakan bahawa diri akan hilang kuasa maka nak berlindung bawah Agong. Itu tak betul. Jadi kita mohon semua ahli parlimen pilihlah pemimpin terbaik untuk negara Malaysia. Ya, kita mengharapkan begitu. Jadi kita merasakan, sebab saya katakan dulu bila mula-mula pegang jawatan, saya dah bagi tahu awal. Mula-mula pegang jawatan sebagai menteri, semua orang puji Abah. Abah terbaiklah, itu terbaiklah. Nak Azmin Ali mengatakan bahawa kita bersyukur mempunyai seorang Perdana Menteri yang mampu menyelesaikan masalah COVID-19. Sekarang apa jadi? Batu orang kata terlajak perahu boleh ditarik balik. Terlajak kata mana tak muka. Apatah lagi ini tindakan beliau pergi seribu sana. Dan sekarang ini kita akan melihat, elok kita berbincang apa akan jadi apabila saya berkeyakinan bahawa besar kemungkinan, kabarnya lah, besar kemungkinan hari Rabu ni bila dia buat mesyuarat kabinet, sebelum mesyuarat kabinet dia akan menjumpa Agong. Tuan Sri Muhyiddin tengah bingung tu. Semua dah nak panggil dia nak jumpa. Ya biar dia jumpa pun, tapi penasihat dia ramai kan. Dia ada Taqiyuddin, ada Anwar Musa, ada Hamzah, ada Azmin, ada. Biarlah mereka nasihat. Kita siapalah kita. Cakap kita bukan nak dengar. Kita ni siapa? Kita rakyat biasa. Kita ni marhain. Jadi saya dipahamkan bahawa hari Rabu nanti dia kena menghadap Agong juga. Sebelum sidang kabinet dia kena menghadap Agong. Ataupun mungkin besok dia menghadap Agong. Nazri biarlah orang panas tu, saya tak nak kata apa lah. Saya nak jelaskan satu persatu. Jadi dalam keadaan sekarang ni sepatutnya Tan Sri Muhyiddin letak jawatan. Yang terbaiknya besok dia menghadap Agong, tuanku dalam keadaan begini atas kesihatan Patik yang tak mengizinkan, Patik minta untuk mau bercuti ataupun berehat dan terus Patik mengundurkan diri. Ataupun dia kena ambil cuti pergi luar negeri sebulan 2 bulan, tak payah attend ini apa semua. Itu pun nanti kalau dia buat begitu menyusahkan negara juga. Azmi cakap macam tu ada makna lah tu. Memanglah dia cakap benda begitulah Azmin ni. Dia impiannya nak jadi Perdana Menteri. Sebab itu dia sanggup buat apa saja. Jadi bagi saya ada 2-3 kemungkinan. Kemungkinan pertama dia bercuti. Kalau dia bercuti, naya negara. Sebab dia akan serahkan pada Azmin Ali. Sebab dia dah nyatakan kalau dalam waktu ketiadaan dia yang akan mengungsikan kabinet dan mentadbir negara adalah Azmin Ali. Ini saudara jangan lupa. Saudara mungkin terlupa. Saya setiap apa dinyatakan oleh Presiden, Perdana Menteri ke, siapa sajalah pemimpin cakap saya simpan nota tu. Jadi kalau ini berlaku, tak pasal-pasal kita negara kita ni buat Perdana Menteri kan seorang semburit. Letih juga kita sampai malam nak cakap lagi soal itu. Itu kemungkinan pertama. Tapi kalau dia benar-benar ada keikhlasan terhadap negara kita ini, keikhlasan pada rakyat, okey, dia bercakap dengan tuanku, dari keadaannya Patik meletakkan jawatan.
Jadi bila dia meletakkan jawatan, dengan sendirinya semua jemaah menteri itu tidak ada lagi jawatan sebagai menteri. Sepatutnya begitu. Tak ada lagi kata dia Perdana Menteri letak jawatan, maka menteri-menteri kekal. Momen saja Perdana Menteri meletak jawatan, maka semua anggota jemaah menteri itu secara otomatisnya perlu melepaskan jawatan. Kemudian tak nak lepas jawatan Hamid Aziz. Memanglah dia tak nak, sedap, tapi dia akan cari jalan. Jadi cari jalannya pada dia mungkin ambil cuti. Kalau ambil cuti, huru-hara negara kita ni. Sebab Parlimen akan bersidang. Usul undi tak baca percaya nak dibawa. Bajet akan dibentangkan. Dalam keadaan begini, tuan langgang negara kita ni. Tapi bagaimanapun tak mengapa, jangan risau. Kalau dia berhenti pun, katalah dia berhenti pada sekarang ni, hari ni berapa? Hari 25, 26, 27, 28, 5 hari, 6 hari lagi. So mungkin Agung ada waktu untuk melantik seseorang yang pada pilihan baginda boleh mendapat sokongan di kalangan ahli Dewan. Dan waktu itulah dia umumkan pelantikan, dan pada 2 bulan Dewan bersidang yang terbaik. Maka Dewan juga akan menentukan siapakah calon Perdana Menteri yang elok diberi sokongan. Dan waktu itu Perdana Menteri yang bakal menggantikan Tan Sri Muhyiddin telah mendapat endorsement. Legitimasinya berlaku dalam tempoh 2-3 hari. Ini yang terbaik sepatutnya. Jadi Tan Sri Muhyiddin kena letak jawatan. Suka tak suka, he have to resign. His time is over. Silap sendirilah yang kau pergi lari pergi bekerja pada Cari Agung minta darurat hal. Tapi momen kamu dah ditolak, dan hari ini terbukti gaja-gaja tak mau dengar cakap kamu. Terbukti majlis gaja-gaja, semua gaja-gaja Melayu tak nak dengar cakap Perdana Menteri dah. Jadi dia kena berhenti. Terbaiknya besok dia letak jawatan. Bila kalau dia besok letak jawatan, ada Selasa, namanya besok 26, 27, 28, 29, 30. Ada 6 hari. Jadi adalah 3-4 hari untuk tuanku memikirkan siapakah yang paling layak untuk menggantikan tempat sebagai Perdana Menteri sampai 2 bulan Parlimen bersidang. Bila Parlimen bersidang, waktu itu bawalah usul kepercayaan. Dan pada 6 bulan, apa yang sebenarnya mungkin saudara tak tahu, bajet yang dibentang kali ini bukanlah 100% daripada sentuhan daripada Tan Sri Muhyiddin. Tidak. Bukan 100% daripada Dato' Tengku Zafrul. Tidak. Ini juga macam saya kata semalam disediakan oleh pegawai-pegawai di Kementerian Kewangan. Cuma kalau Perdana Menteri ataupun Menteri Kewangan rasa ini tak sesuai, adalah ubah suai. Ubah suai bajet itu boleh dilakukan. Yang paling penting peruntukan untuk perbelanjaan berapa sebenarnya. Yang paling penting emolument, iaitu untuk bayaran gaji, untuk bayaran pencen, untuk kaitan kerajaan. Ini ni lulus. Bila diluluskan dia bajet itu, kemudian diperhalusi kemudian. Jangan lupa bahawa bajet-bajet kita selalu dah 5-6 tahun dah. Dah 5-6 tahun bajet ini dibentangkan di Parlimen dan diluluskan. Tapi dalam masa waktu berjalan, Perdana Menteri datang lagi ke Parlimen untuk membawa cadangan supaya penambahan bajet. Biasa terbaru ni masa pakej rancangan ekonomi berhubung dengan COVID, yang dia cuma dapat 111 undi, itu adalah berhubung dengan bajet yang telah diluluskan tahun lepas. Jadi bajet itu diminta supaya ditambah. Jadi ahli-ahli Parlimen ada pengundian. Cuma yang tak cantiknya cuma dapat 111 undi berbanding dengan 106 undi. 106 undi berhubung dengan bajet ini. Still bajet diluluskan. Artinya perbendaharaan boleh mengeluarkan wang untuk bayaran gaji ke, untuk pembangunan sebagainya. Jadi bajet mungkin dibentangkan pada 6 bulan, mungkinlah tak cantik, mungkinlah kurang begitu ceria. Ia akan dibentangkan oleh pimpinan negara yang terbaru yang menggantikan Tan Sri Muhyiddin. Jadi selepas saja itu, tubuh jemaah menteri dan tangani satu persatu. Kalau tak cukup, jumpa Parlimen lagi. Sidang Parlimen, bawa. Betul begitu. Ini Sir Aizat Ibrahim. Muhyiddin kena game dengan semburit. Terkejar-kejar pergi jumpa Agung. Saya tak mau tuduh apa-apa, tapi bagi saya tindakan yang tidak bijak. Tindakan seorang Perdana Menteri yang terburu-buru. Yang bagi saya lain dan tidak bukan hanyalah kerana untuk menyelamatkan
perahunya yang sudah bocor. Yang ingin menyelamatkan bila dia tengok air dalam perahu itu. Sebab semalam kalau saudara ingat, saya baca apa yang kata ini bahasa indah. Apabila kamu melihat kamu berada di tengah lautan ada air, jangan kamu tengok air dalam perahu kamu. Kerana waktu itulah kamu akan diburu kengerian. Saidah Hamid, bosku terbaik, kembalikan DSN jadi PM. Saudara pendekar Raja Wali, Sadiah dan sebagainya. Ini satu benda yang kuat. Jadi saya cuba-cuba ni. Anwar Musa, rakyat beri cadangan. Lepas tu ada Warganet kata lebih Anwar Musa letak jawatan. Dia tak perlu letak jawatan. Semua menteri kena letak jawatan. Tetapi berhubung dengan kalau nak lantik bosku sebagai Perdana Menteri, tak boleh. Untuk waktu terdekat ini tak boleh. Kita kena negara kita ada undang-undang. Sebab mahkamah sudah menjatuhkan hukuman. Jangan lupa. Jadi kalau biarlah dia melalui prosesnya. Kalau saudara nak bosku naik semula jadi Perdana Menteri, kita tunggu proses satu persatu. Kita ada 3 mahkamah. Jangan pula kita bersikap macam Tan Sri Muhyiddin terburu-buru. Atuk nak tanya, undi di parlimen tu rahsia ataupun tak? Dia Senator Abdul, dia undi di parlimen, dia tak ada rahsia. Boleh diminta undi rahsia. Kalau diminta belah bagi dan rahsia. Tapi selalunya belah bagi saja. Belah bagi ini maksudnya apabila sesuatu pengundian. Jadi speaker ni akan beritahu, tuan-tuan dan puan-puan, ahli-ahli yang berhormat, ada pun masalah di hadapan kita ini adalah berhubung dengan bajet ataupun usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri. Jadi ahli-ahli yang bersetuju kata setuju, tak. Ada yang tak setuju kata tak, setuju. Jadi akan bangun seorang ahli parlimen, Tuan Speaker mohon supaya pengundian dijalankan secara belah bagi. Jadi undi belah bagi ini hanya boleh dilakukan jika ada 15 orang di kalangan ahli-ahli Dewan bangun minta diadakan undi belah bagi. Jadi semua bangun 15 orang, maka speaker akan kena akur. Akur membunyikan loceng selama 3 minit. Lepas itu datanglah dilantik ketua-ketua blok. Jadi selalunya kalau usaha ini dipanggil undi belah bagi. Undi belah bagi ini ketua-ketua blok ni akan ada seorang dia tu, ahli berhormat Gua Musang, tak setuju. Tak. Ahli berhormat Pekan, setuju. Setuju. Ahli berhormat daripada Bagan Datuk, tak setuju. Tak. Ahli berhormat daripada Kempas, tak setuju. Ahli berhormat daripada Seri Gading, ahli berhormat, semua dikira semua tu. Itu undi belah bagi. Ada satu lagi, undi belah bagi dan rahsia. Jadi rahsia ni, jadi masing-masing pegang kertas, ada yang dia bagi sana, dia ambil. Entah. Dia tak tahu siapa. Tapi kalau belah bagi pakai sebut gitu tu boleh dengar jugalah. Jadi ada 3 jenis. Satu belah bagi, satu suara ramai, satu lagi belah bagi rahsia. Ini 3 benda. Jadi selalunya kebanyakannya adalah undi belah bagi yang tak rahsia lah. Cuma ikut blok. Ya. Jadi kita undian ikut blok. Pemerhati masa. Selagi mahkamah dikawal oleh orang PH, mana Datuk Najib nak dapat pengadilan yang bersih? Saudara pemerhati masa, sekarang ni, masalah sekarang ni, mahkamah telah menjatuhkan hukuman. Permasalahan sekarang ni, mahkamah telah pun menjatuhkan hukuman. Kalau sebelum hukuman lain. Jadi, sekarang Datuk Seri Muhammad Najib sedang melalui proses mengemukakan rayuan di mahkamah rayuan. Dia biarlah begitu. Kalau dia tak buat rayuan, hukum dah jatuh, dia tak boleh jadi ahli parlimen pun. Jadi pendekar Raja Wali, DSN itu difitnah, kembalikan pihak. Soal difitnah atau tidak, masih lagi kita tak boleh nak campur sekarang ni. Kita, persepsi kita punya fikiran, kita punya, yang terbaik biar mahkamah. Jangan kita dahulukan mahkamah. Negara kita ni ada rule of law. Betul, mungkin. Sebab itu kita berkali-kali mengatakan, kenapa adanya perbicaraan terpilih. Apabila mereka berkuasa, semua pimpinan UMNO seret ke mahkamah. Pertama sekali nak jatuhkan hukuman, yang kedua nak dimalukan parti ini, yang ketiga untuk mengiyakan tuduhan mereka bahawa UMNO ni dengan perompak, penyamun, pencuri dan sebagainya. Ya, jadi mereka berkuasa, sebab itu sekarang ni kita perlu mengadakan bahawa national corrections. Ini yang saya katakan sahabat malam, sudah sampai waktunya negara kita ini mengalami national correction ataupun koreksi nasional. Kita perlu melakukan perubahan.
kita mengharap dan kita tuntut calon Perdana Menteri akan datang, kalau boleh kita adakan national correction. Ni saudara kata macam mana ni? Saudara apa ini CE Melayu memang berkenaan. Dan kita jangan tuduh begitu Saudara, saya tak setuju saudara tuduh bangsa saya. Saudara boleh tuduh seseorang, jangan tuduh bangsa, tak baik. Sebab itu saya walaupun warga bangsa Tionghoa atau Cina pun, saya tak tuduh kata Cina begitu begini. Dia tiba-tiba saudara kata Melayu berkenaan, saya tak betul terima. Saya tak mengizinkan orang saya ini dijadikan sasaran untuk memaki hamun bangsa saya. Kalau marah pun boleh cakap, kenapalah ada orang Melayu. Jadi ada berlapik. Jangan tiba-tiba saudara kata Melayu pengkhianat. Apakah saya pengkhianat? Ataukah saudara juga Melayu, saudara pengkhianat? Atau saudara berlindung di sebalik nama Melayu? Ini marah saya ni. Saya jangan usik bangsa saya. Bangsa saya bangsa yang paling mulia. Orang Melayu ni ada karomahnya, ada tertibnya. Saudara marahlah kerana kerusuhan itu. Terpulanglah. Saudara boleh marah, saudara boleh kecewa, saudara mungkin seronok. Mungkin seronok kerana melihat Tan Sri Muhyiddin akan mengalami kejatuhannya. Saya dah beritahu dah. Seminggu dua dah. Yang kedua, saudara mungkin kecewa. Kalau saudara pengikut ataupun penyokong tega kepada Tan Sri Muhyiddin. Saudara mungkin marah kerana harapan saudara supaya ini darurat dapat laksanakan, tidak laksana. Tapi jangan lampiaskan perasaan saudara itu dengan menuduh bangsa saya. Ini saya tak izinkan. Saya minta maaf lah saudara. Saya tengok tu kejut, kenapa begitu? Minta maaf saudara, saya setengah bagi pencerahan ini, tiba-tiba masuk begitu Rusli Lindu, balon dia tu. Saya memang tak boleh gitu saudara Rusli. Kalau nak bercakap secara gentleman, sebut nama. Ini jangan berlindung nama bukan-bukan. Lepas tu tuduh bangsa saya, bangsa Melayu. Bangsa Melayu ada maruahnya. Jangan, saudara boleh marah. Saudara boleh marah Dr. Mahathir. Cakap terus terang. Saudara boleh marah Tengku Razali. Cakap terus terang. Saudara boleh marah Dr. Zaid Ahmadi. Boleh. Tapi jangan kata orang Melayu gini. Itu saya tak boleh terima. Jangan kata orang Melayu itu perompak. Saya marah bila dia kata UMNO itu perompak, penyamun dan semua. Tak boleh. Itu parti kita, orang Melayu tak semua jadi perompak, penyamun. Jadi manalah bendara masalah bendara ni. Jadi saudara kalau saudara datang hadir gini, kalau hanya nak begitu, saya let us come and debate. Saya tak takut. Jangan sentuh bangsa saya. Bangsa saya tidak pernah nak mau melihat onar di buminya sendiri, walaupun kita kadang-kadang dilihat sebagai pengemis. Memang saya kata bangsa Melayu akhirnya seolah mau dijadikan pengemis di bumi sendiri. Itu betul. Jadi kita mau supaya orang Melayu bangkit bukan untuk memberontak. Jadi inilah, jadi nak kata apa berkatalah. Boleh maki saya secara peribadi. Saudara boleh kata saya penyamun, saudara boleh kata saya apa saya. Boleh. Tapi jangan kata bangsa saya. Ini saya minta maaf lah saudara semua orang yang begini bangsa ni, kita memang bangsa keturunan. Apa ada masalahnya? Apa dia kata dia? Tak payah minta maaf Datuk, memang batu api. Saya itulah. Saya minta maaf pada pelayan saya sebab saya tengah sedap cakap benda begitu, dia masuk benda begitu. Saya kalau sebut tentang bangsa saya, sebenarnya saya akan melenting awal. Saya minta maaf pada pelayan yang mungkin waktunya sepatut kita berbincang benda ni, tiba-tiba terpaksa lari daripada topik. Marah betul saya. Jadi berbalik pada cerita terima kasih Saudara Tuan Syah. Jadi berbalik kepada kedudukan sekarang ni, saya melihat kalau yang terbaiknya Tan Sri Muhyiddin dia kena pergi menghadap agung, lepaskan jawatan sebagai Perdana Menteri, agar Duli Yang Maha Pertuan Agong boleh memikirkan. Itu mengikut artikel 43. Siapakah calon yang terbaik untuk dilantik sebagai calon Perdana Menteri. Dan kebetulan Parlimen akan bersidang pada 2 November ini. Maka sekaligus boleh dibawa. Tak payah nak tunggu dalam tempoh 60 hari untuk seorang calon itu mendapat legitimasi dan sebagainya. Kalau tak boleh, bubarkan terus Parlimen. Kita tidak mahu dibubarkan Parlimen untuk saat ini. Kerana dah dekat kan ni. Jadi kalaulah keadaannya begitu, kita merasakan yang terbaik. Choice pertama kita, Tan Sri Muhyiddin tak jawatan, lantik Perdana Menteri baru dan Parlimen boleh terus bersidang. Yang kedua, kalau tak boleh juga, tak apa, musuh dia tak percaya, dia kena. Maka bajet nak macam mana? Saya tidak nampak bahawa saranan Duli Yang Maha Pertuan Agong agar ahli politik ini melakukan perdamaian, ceasefire. Saya tak nampak.
Kerana saya tengok dari segi kenyataan daripada Mak Sabu tadi, dia kata kita menyambut dengan baik saranan Duli Yang Mulia Pertuan Agong Raja Melayu, bagaimanapun minta tukar Perdana Menteri. Ini besok akan adalah saranan-saranan lain lagi. Jadi saya merasakan bahawa usaha untuk menyingkirkan Tan Sri Perdana Menteri daripada anjung kuasa di Sri Perdana itu tidak akan terhenti selagi beliau tak berhenti. Jadi cara terbaik adalah beliau meletak jawatan, supaya segera masalah negara ni. Sebab kita bergelut dengan masalah sebenarnya. Kita bergelut dengan masalah tentang monitoring sistem. Jadi dalam keadaan begini saya merasakan sudah sampai waktunya, biarlah tunjuklah satu contoh yang baik. Saya dah cakap 2-3 malam dulu pun saya kata kalau boleh Tan Sri belapang dada lah, supaya dia akan dikenang, diingat sebagai, walaupun tidak mendapat kepercayaan di kalangan ahli dewan, walaupun ada rasa-rasanya rakyat yang tak bersetuju, tapi beliau dengan budi mulianya meletak jawatan. Ada tercatat dalam sejarah. Kerana hari ini bila apa yang berlaku hari ini juga adalah catatan sejarah. Tak pernah berlaku. Belum pernah berlaku seorang Perdana Menteri mengalami usul undi tak percaya di Parlimen seramai 26 orang. Tak pernah berlaku. Dulu seorang pun tak ada. Sejak daripada zaman kita mencapai kemerdekaan, daripada zaman Tengku Abdul Rahman, bawa pada zaman Tun Razak, bawa kepada almarhum ini Tun Hussein On, bawa pada Dr. Mahathir yang dituduh sebagai Maha Fir'aun dan sebagainya, bagi pada Pak Lah yang dituduh sebagai tidur dan sebagainya, dipimpin oleh Sri Najib dan sebagainya, balik-balik kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tapi tidak ada usul undi tidak percaya dibawa di Parlimen. Tapi Tan Sri Muhyiddin kena. Jadi kalau begini, berlapang dada. Dan beliau cuba nak gunakan istana untuk berlindung, dan nampak gaya istana tak nak campur. Jangan jadikan istana ini perisai untuk kamu berlindung diri. Betul, istana akan menentukan siapa calonnya. Tetapi istana tidak boleh menura segala-galanya. Kalau kamu silap, silaplah. Kalau kamu tak mampu untuk menjadi seorang Perdana Menteri yang baik, berhentilah. Itu maksudnya. Jadi apabila cadangan kamu ditolak begitu, raja-raja kata tak payahlah, berhentilah. Yang terbaik Tan Sri Muhyiddin adalah berhenti meletak jawatan, supaya istana boleh segera melantik seseorang. Jadi pelantikan Perdana Menteri bukan boleh dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin. Saya kena jelas, saya kena faham betul-betul. Pelantikan seseorang Perdana Menteri itu mesti datang daripada cadangan Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Kerana baginda sebagai ketua negara. Dan bila beliau menjadi baginda sebagai ketua negara, beliau mendapat nasihat untuk mentadbir negara ini daripada seorang Perdana Menteri. Jadi Perdana Menteri dia kena lantik. Jadi bukan lantikan itu dibuat di Parlimen. Setelah dilantik, yang akan endorse, yang akan memperakui legitimasinya sebagai Perdana Menteri, tidak lain tak bukan adalah di Parlimen. Kalau dia hilang sokongan di Parlimen, maka jawatan itu dipulangkan balik ke istana. Ampun tuanku, Parlimen tak dapat menerima kandidat ini, maka tuanku akan memilih satu orang calon lain. Ataupun oleh kerana berlaku kemelut politik, kerana disebabkan mungkin sedikit sangat undinya, parti dapat sikit, Agong kata, okey, bubarkan Parlimen. Serahkan balik kuasa sepenuhnya kepada rakyat. Still saya katakan, kuasa mutlak sebenar-benarnya letak pada rakyat, iaitu di peti undi. Sebab itu sebab malam saya mengatakan, suara rakyat, kuasa keramat. Dan Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong, dia akan mendengar suara rakyat. Baginda tidak akan sembrono begitu. Baginda akan akur, bukanlah ikut cakap rakyat, tidak, tapi rakyat menentukan. Ini sekarang ni rakyat dalam keadaan susah. Baginda memikirkan ni rakyat baginda ni dalam keadaan kesusahan, COVID-19, lepas itu ekonomi yang merudum satu dunia. Apa caranya pun. Lepas itu perangai pula menteri, perangai Perdana Menteri ni nak buat itu, dia pun bergaduh sama-sama mereka. Ini menimbulkan kegusaran di istana. Memang saya nak cakap terang-terang bahawa istana sebenarnya tak ambil kisah pun, benda itu tak boleh kisah. Kalau bajet tak lulus, istana tak ada masalah. Sebab istana tidak tertakluk pada bajet. Bajet menentukan gaji, pendapatan apa semua tidak termasuk istana. Istana apa cara pun kena bayar. Sebab ini negeri dia. Itu mereka yang tak tahu diuntung tu, yang cuba yang menyonting apa ini nama baik baginda sultan kita ni, agung raja-raja kita ni, mereka ni tak diuntung. Negeri ni negeri dia, kita ni menumpang. Berbalik kepada yang saya katakan selalu ni, banyak orang bercakap soal social contract, tapi mereka tak tahu
Apa itu social contract? Bercakap aja, akhirnya dibangang. Social contract adalah perjanjian antara subjek dengan tuan tanah. Tuan tanah adalah raja-raja Melayu. Subjeknya Melayu, India, Cina dan rakyat semua. Itulah kita meminda ataupun mewujudkan social contract. Daripada social contract inilah kita mewujudkan perlembagaan. Perlembagaan itu undang-undang yang perlu diikut, peraturan kehidupan di bumi Melayu. Kalau kamu rasa tak sesuai, kamu tak nak ikut perlembagaan negara ini, silalah pilih negara mana yang kamu nak. Saudara Kamal Hasani, betul-betul ke Azman Ali semburit ganti PM? Dengar, saya dipahamkan tadi sebelum saya live ini, saya mendapat perkabaran, okey, katanya Tan Sri Muhyiddin dengan keadaan, dengan suara yang tidak begitu yang dalam keadaan lemah, dia kata kalau ini keadaannya, dia terpaksa menyerah lah kepada mungkin dia bercuti. Kalau dia bercuti, maka negara ini akan jawatan itu dipangku oleh timbalannya. Dan saudara lupa, dia tak menamakan seorang sebagai timbalan. Tetapi waktu dia dilantik sebagai Perdana Menteri, dia dah bagi tahu bahawa jika ketiadaan saya, maka saudara Datuk Azman Ali lah yang akan mempengerusikan mesyuarat kabinet. Itu dah very jelas. Dan tadi katanya dia nak bagi pada Azman. Kalau ini berlaku, satu benda yang cukup malang pada kita. Malangnya bukan kenapa, kerana kita, imej kita bertambah buruk. Cuma saya kata kenapalah Tan Sri boleh sanggup buat begitu sekali. Tu, kalau tak darurat boleh ke buat mageran. Ini saudara Kamal Hasani, sekarang ni dah tak timbul darurat. Darurat dah over. Soal mageran terpulang kemudian. Jadi kalau mageran itu perlu diadakan untuk kita mengadakan national corrections. Satu pembetulan nasional. Itu terpulang pada siapa-siapa yang akan naik menggantikan Tan Sri Muhyiddin nanti. Tak perlu ada pun dah. Kalau dah tak ada begitu. Masalah sekarang ni, Tan Sri Muhyiddin hari itu, dia nak buat darurat. Darurat mana dia nak kuasa selama 6 bulan. Dia nak menentukan lagi. Jadi kita merasakan Tan Sri Muhyiddin dah tak ada kemampuan untuk memimpin negara ni. Jadi, just full stop. Kalash. Dia tak payah lagi nak tarik sana, nak tarik sini. Cuma sekarang ni, Sahrul Amin, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang terbaik, ini terpulang pada Agong. Kalau baginda Tuan Agong, kalau Tan Sri Muhyiddin berhenti dan dicaturkan pula ni dari segi kepartian, kalau Agong katakan sesuai dengan Anwar Ibrahim, sesuai Anwar Ibrahim lah. Kalau dari segi Anwar Ibrahim, kalau Agong kata dia fikirkan apa semburit lah. Tapi saya rasa tidaklah, sebab dia tak ada, bukan parti dia yang kental. Kalau dia merasakan ni Syamuddin Tun Sin On, Syamuddin aja Perdana Menterinya. Datuk Sabah Sarawak termasuk tak dalam social contract? Social contract tidak termasuk di Sabah dan Sarawak. Cuma ia terpakai selepas ada perjanjian 1963. Terpakai. Social contract ini adalah perjanjian antara subjek dengan tuan tanah. Tuan tanah Semenanjung. Di Sabah Sarawak itu dulu milik Brooks dengan milik British bagi kemerdekaan. Kemudian dipulang kepada Pribumi dan menyertai dalam gagasan Malaysia. Tapi social contract ini mula-mula dipakai di Persekutuan Tanah Melayu. Kerana waktu itu juga adanya negeri-negeri Selat, adanya negeri-negeri Melayu bersekutu. Jadi untuk mewujudkan kemerdekaan, perlu ingat kemerdekaan negara tercapai 1957. Waktu itu Sabah Sarawak belum lagi berada dalam gagasan Malaysia. Saya cuma pencerahan. Kalau saya silap, saya minta maaf. Tapi kalau mengikut dari sejarahnya, begitulah. Jadi social contract ini diwujudkan sebelum kita mencapai kemerdekaan. Antara Sabah dan Sarawak itu Lord Kobok, perjanjian Kobok dan sebagainya. Lepas itu kalau ada masa nanti kita akan bincanglah satu persatu. Ramli, apa dia tu? Muhyiddin yang terbaik. Jadi saudara Hamizah, huara lah Datuk. Tak aman. Because sekarang kita tak boleh kata huara. Sekarang ini apa yang Agong buat, apa yang Raja Melayu buat, itu yang terbaik dah. Kita berlapang dada lah, kita yakinlah, letakkan kepercayaan bahawa akan dilantik satu orang Perdana Menteri yang tentulah semua aspek akan ambil kira. Jadi kenapa harus kita jump to the conclusions? Cuma yang kita risau apabila Tan Sri Muhyiddin dia kata kalau nak bercuti dia bagi pada semburit. Itu yang membuatkan kita betul-betul takut. Apa jaminan kalau Azman memangku PM bajet 21 diluluskan?
Tidak kan? Kerajaan baru tu no, kalau ini masalah. Tan Sri Muhyiddin kalau tak letak jawatan, dia bercuti, ini masalah. Kalau dia letak jawatan, selesai masalah. Yang terbaik, sebab itu saya katakan, jadi itu Hamidah Ahmad Soh, Abah, Rumah Abah dan anak. Saya rasa terbaiknya berhentilah. Enough is enough. Jangan lagi kamu menimbulkan onar sehingga rakyat berada dalam keadaan kesukaran. Kenapa nak digugat lagi kehidupan rakyat yang sudah begitu tenang? Kenapa harus tidak mahu dicari upaya agar kehidupan rakyat ini benar-benar dapat dikembalikan? Ya, okey, ini dah tak boleh, tak usahlah. Sebab kita pun faham. Bukanlah Tan Sri ni dulu tak baik. Tan Sri dulu pun pernah jadi Menteri Besar Johor, pernah jadi Timbalan Perdana Menteri, pernah jadi Menteri. Cuma sekarang ni kesihatan Tan Sri tidak mengizinkan. Dan lepas itu pelantikan orang-orang yang Tan Sri lantik sebagai jemaah menteri itu adalah orang yang cacat marbak. Yang itu saya katakan kadang cahaya. Dan pelantikan dibuat itu tidak berdasarkan kepada merit. Tetapi pelantikan itu dibuat kerana nak memperkukuhkan kedudukannya sebagai Perdana Menteri. Kerana jawatan dia mewakili parti yang sedikit. Maka dia ambil daripada UMNO. Lepas itu tak dapat lagi, tambah lagi. Kemudian ada pula perasaan. Perasaannya iaitu perasaan mahu membunuh. Itu sebab kata karamah rumah UMNO ni. Perasaan tu mahu mematikan UMNO. Ini berdasarkan pada ucapan dia melalui video kita dengar sahabat malam. Okey, maka UMNO ni ambil dengan keadaan suka dengan tak suka. Izin dalam paksa. Bila izin dalam paksa ini terjadi. Kalau dia betul-betul ikhlas, dia duduk dengan UMNO, duduk dengan PAS. Saya sekarang ni dah beri kepercayaan. Okey, mari kita duduk bersama. Presiden UMNO, Presiden PAS, dia sebagai Perdana Menteri. Kita bincang. Orang ni. Okey, ini tidak. Pelantikan dibuat secara sembrono. Main ikut cakap aku je lah. Inilah jadinya negara huru-hara sekarang. Jadi bila keadaan begini, terbukti apa yang dilakukan tidak sesuai. Dan the best thing, istana pun dah tak nak lagi ikut dengar cakap awak, berhenti. Bila berhenti, biarkanlah seseorang lagi dilantik dan mudah-mudahan ada calon baru yang, yang boleh menggantikan jawatan Perdana Menteri ini, maka beliau tidak mengulangi kesilapan itu. Amatlah malang bagi bangsa kita, warga bangsa yang cinta damai ini, kalau kita mendapat seorang calon Perdana Menteri yang macam itu juga sikapnya. Akan berlaku lagi kebangkitan rakyat. Tapi waktu itu jangan risau sebab kita sekarang ni tempoh jeda waktu untuk mengadakan pilihan raya dah tinggal 2 tahun setengah saja. Jadi dalam keadaan begini yang terbaik untuk seorang Perdana Menteri memperlihatkan dirinya seorang yang berjiwa besar, yang ada integriti. Cadangan aku dah ditolak. Kalau dekat pejabat, CEO pergi jumpa dengan chairman tak nak. Chairman dah tak nak pakai dia punya cadangan. Bukan sekali. Chairman kata, okey, I will call to the board of directors. Ini masalahnya saya bagi perumpamannya, CEO of the company ni jumpa dengan chairman. Chairman kata, tak usahlah, dia kata. Tapi chairman kata, tak apalah, bawa lah dia, bawa board directors. Jadi board of the directors tidak bersetuju dengan you punya cadangan. The best thing, you resign. Itu saja. Apa ada masalahnya? Kalau dia berhenti, adalah CEO baru yang naik. CEO nanti pun tertakluk kepada kehendak peraturan ROC, apa yang ada dalam syarikat, ke mana. Jadi tahu kita nak mengundikan. Jadi saya tak mau cerita tentang Tan Sri Anwar Musa ke Taqiyuddin, itu soal lain. Soal sekarang ni, key pointnya adalah terletak kepada Tan Sri Muhyiddin. The best thing, he have to resign. Yang terbaik, besok dia kena menghadap Agong, resign. So, mudah untuk Agong mencari calon yang terbaik untuk memilih. Untuk Agong memilih calon terbaik untuk dilantik sebagai calon Perdana Menteri. Tidak lain dan tak bukan adalah untuk mengemudi bahtera negara kita, bahtera warga bangsa kita ini mencapai sasaran. Matlamat kita tidak lain dan tak bukan. Bukan saja kita nak jadi the tigers of the ASEAN. Tidak lain dan tidak bukan kita mahu memastikan bahawa bangsa kita ini bangsa yang dihormati. Warga bangsa yang cinta damai ini sentiasa berada di kedudukan yang dihormati oleh dunia. Negara kita negara yang aman damai, yang harmonis. Kenapa perlu dikocakkan? Kenapa negara yang harmonis ini perlu dihukum untuk rakyatnya hidup dalam penderitaan oleh ketidaktentuan dalam politik? Jadi bagi saya tidak lain dan bukan the best. Tan Sri Muhyiddin
cara terbaik adalah meletak jawatan supaya datanglah CEO baru untuk memimpin negara ini. Malam besok kita bincang lagi siapa calon Perdana Menteri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.